أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ونصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم حتى تعملوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المجلس كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat dan Allah yang dimuliakan, bakal-bakal syurga yang dinantikan, oleh zikir yang dirindukan, tuan haji, penumpang hajah, tuan-tuan, perempuan, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak dan dikasihi yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita dapat berada pada pagi ini berjemaah di masjid untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala selepas kita direhatkan sementara dengan nikmat tidur dan dibangkitkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terusnya mengikut adab kehidupan kita. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka adab hidup pertama itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, mencari ilmu yang manfaat. Maka waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Minggu, ujung-ujung minggu ini, selain daripada kita mencari nafkah yang berikutnya, maka dibenarkan ataupun dituntut untuk kita berada dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu inilah satu ruang untuk hamba Allah Subhanahu wa taala mendapat keampunan secara percuma. Percuma Allah taala nak bagi keampunan. Sebab itu Allah taala merintahkan para malaikatnya melihat, turun ke bumi, langit bumi, melihat mana hamba-hambanya berada dalam majlis ilmu, maka tundukkan kehormatan kamu wahai malaikat, maka berilah penghormatan kepada hamba-hambaku yang berada dalam majlis ilmu. Lalu engkau doakan mereka dengan 3 doa. Yang itu yang pertama, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, engkau ampunkanlah dosa-dosa mereka, selagi mana mereka berada dalam majlis ilmu. Kedua, Allahumma arhamhu. Ya Allah, engkau rahmatilah mereka. Dan yang ketiga, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, engkau terimalah, kabulkanlah segala hajat, permintaan dan doa daripada hamba-hambamu yang berada
ada dalam majlis ini, mereka yang berdoa dan berhajat. Jadi semoga doa itu kita miliki kerana Allah telah mewakilkan malaikat untuk kita amat beruntung apabila kita sabar dan kita menunggu sehingga selesai, dan maka kita akan mendapat keberuntungan dunia maupun di akhirat. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat dan Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah kita sambung lagi pengajian kita dalam membicarakan 50 tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran dan hadis yang masih kita lagi bicarakan. Hari ini kita masuk tanda yang ke-43. Tanda yang ke-43. Walaupun Nabi SAW menjelaskan dalam hadis sahihnya, riwayat Muslim, tentang munafik itu sesuatu yang amat berat dan amat diperhatikan. Kerana syarat nak jadi munafik itu mesti seorang itu Muslim. Munafik tidak berlaku kepada orang kafir. Munafik tidak berlaku kepada orang musyrik. Munafik itu tidak akan berlaku kepada orang yang tidak beriman. Tidak akan. Tetapi munafik itu boleh datang berpunca dari seorang mukmin. Baik itu orang mukmin, kita semua ni kena beringat, jangan sampai kita ada ciri-ciri orang munafik. Kerana dengan ciri tersebut akan menyebabkan kebinasaan yang cukup penyesalan kita di akhirat. Sebab itu yaumul hasyr, hari penyesalan. Kenapa? Kita diberi ruang dan peluang, diberikan maklumat dan pengetahuan, tapi kita enggan untuk menolak diri dari sifat munafik. Sebab itu Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, "Iza ayatul munafiqun salas." Ada tiga tanda orang munafik tulen, dan apabila mereka ada tiga-tiga perkara ini, maka mereka dikategorikan sebagai orang munafik. Iza hadasa kazab, apabila dia berbicara bohong. Wa iza wa'ada akhlaq, apabila dia berjanji dia mungkir. Dan wa iza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia menyeleweng ataupun dia khianat. Itu sifat yang besar. Sebelum menjadi sifat yang besar, sebelum kita menjadi sifat tulennya munafik, maka Al-Quran dan hadis memberikan gambaran bagaimana potensi seorang itu boleh menjadi munafik dalam suasana yang awam, suasana umum. Maka dinukilkan dalam kitab ini ada 50 ciri-ciri yang boleh kita buat check and balance, semak. Adakah kita mempunyai sifat tersebut? Maka hari ini kita bicarakan tentang tanda yang ke-43. Ada 7 coming soon. 7 tu 7 bulan lah. 7 bulan. Sebab sebulan sekali kita jumpa, kita bicara satu tajuk. Jadi hari ini 43. Apa dia? Iaitu memutuskan silaturahim. Nampak macam biasa kan? Memutuskan silaturahim. Tapi kalau kita tak detail, kita tak definasikan maksud silaturahim itu, kita anggap tak ada apa. Tapi bila kita perhatikan, kita detailkan, kita mungkin sebahagian daripada orang yang qati'ur rahim, iaitu orang yang memutuskan silaturahim. Baik. Apa maksud silaturahim? Kalau bahasa Arab, nama silah itu maknanya hubungan. Silah, hubungan. Connection. Connection. Macam kita lah, kita ada Digi, Selcom, kita ada apa nama Maxis kan? Connection lah. Bila tuan melanggan dengan satu-satu Dasco,
maknanya tuan-tuan berhak menerima line tersebut. Maknanya kita ada connection. Dan dengan line tersebut, kita boleh berhubung dengan mana-mana teleskop. Ataupun kita boleh berhubung dengan mana, bila ada line. Faham tak? Tapi kalau tuan-tuan terminate, memutuskan talian teleskop kita tak ada line, maka kita tidak dapat berhubung dengan cara connection tadi. Okay? Silah ni maknanya mesti ada connection, ada hubungan. Bila tidak ada hubungan, makanya ia dijadikan qati', maknanya putus, ataupun terputus, tidak ada lagi hubungan. Manakala rahim punya ataupun arham, bererti maknanya tempat yang diletakkan bayi untuk dikandung oleh ibu. Maknanya hubungan rahim ni maknanya kalau ikut bahasa yang biasa, iaitu hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan ataupun kerabat yang berkaitan dengan rahim. Kalau rahim itu maknanya susu galur adik-beradik yang satu rahim. Sebab itu dalam istilah Islam dia ada adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu. Itu kalau kita dalam perwasiatan lah, dalam pewarisan, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, adik-beradik seibu sebapa. Kalau adik-beradik seibu sebapa, satu ibu, satu bapa. Kalau adik-beradik sebapa, maknanya satu bapa berlainan ibu. Kalau adik-beradik seibu, satu ibu berlainan bapa. Dia tiri lain. Adik-beradik tiri dia lain. Itu sebab dia bapa lain, mak sah. Banyak lagi lah. Itu boleh masuk dalam adik-beradik seibu. Ini bukan cerita faraid ataupun cerita wasiat, tapi nak cerita tentang silaturahim itu adalah suatu keperluan dan satu tuntutan agama. Sesiapa yang menyalahi tuntutan agama itu, maka dia menyalahi kaedah fiqhiyah ataupun agama itu sendiri. Dan kita khawatir dengan istilah kita terpisah ataupun terputus hubungan kekeluargaan itu menyebabkan kita termasuk dalam kategori munafik. Setengah ulama mendefinisikan silaturahim itu ialah antara kerabat. Maknanya suku sakat, ipar uruai, sepupu, saudara mara, pak penakan, itu juga dikatakan silaturahim. Ada yang mencakupi keluasan. Silaturahim itu ialah persaudaraan di dalam Islam. Seperti orang Muhajirin dengan orang Ansar. Maknanya orang Mekah yang datang ke Madinah kerana perintah hijrah, maka mereka juga disatukan oleh Allah Ta'ala dengan Islam. Maka dia juga dinamakan silaturahim. Tapi itu konteks yang besar. Sekarang kita bicarakan tentang konteks yang kecil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita tidak perasan yang kita ini telah melakukan suatu kaedah yang dinamakan qati' rahim. Kita telah memutuskan silaturahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, ancaman untuk memutuskan silaturahim di antaranya, kata ulama, adalah dosa-dosa besar. Dan sebahagian daripadanya ialah termasuk daripada sifat ataupun tanda orang munafik. Jadi bagaimana kita tahu kita ini termasuk orang yang memutuskan silaturahim? Pertama, ada sifat memencilkan keluarga. Memencil, tahu memencil?
Tahu tak bahasa memencil? Masalah juga nak bagi definisi memencil pula. Memencil ni tak ambil kisah, tak ambil tahu hal keluarga. Ada tak? Ada. Dia tak kisah pun. Nak jadi apa lantak dia lah. Kau punya pasal lah. Betul tak? Ada tak kita sikap ini? Tuan-tuan, kalau ada, kita betulkan balik. Itu ciri antara orang yang ada potensi memutuskan silaturahim. Yang tak bertegur siapa, yang tak pernah bertanya khabar adik-adik ni. Kita kan masing-masing musafir. Jadi kerja masing-masing. Betul dia? Kalau kita duduk satu kampung tu adik-beradik, itu siapa? Itu abang long saya, itu abang nah saya, itu saya punya ucu, ni saya punya pandak, saya ni. Maknanya dia pusing situ, masih ada hubungan. Ini masalah kita, macam saya ni, orang Johor. Berkahwin dengan orang Melaka dan menetap di Melaka. Ahli keluarga saya ramai di Johor. Ahli keluarga orang rumah saya di sebelah Melaka. Cerita je lah kan. Maknanya jarak tu dah menunjukkan satu batas untuk kita berhubung. Tetapi sekarang dah tak ada masalah. Sebab boleh dihubungi melalui telefon, WhatsApp, SMS, WeChat dan sebagainya. Ada teknologi yang boleh menyatukan kembali. Sekurang-kurangnya bertanya khabar. Ada setengah tuan-tuan, apabila mereka telah berhijrah di satu kawasan, mereka tak ambil tanggung dah buat kampung. Terutama apabila ibu dan ayah mereka telah meninggal dunia. Apabila ibu dan ayah meninggal dunia, mereka masing-masing buat urusan keluarga mereka. Dia kata, ini keluarga dia, keluarga kita, keluarga kita. Terutama dalam bentuk bantuan, keperluan. Jadi yang satu lagi yang paling berat, yang kita khawatir, apabila kita mewarisi harta. Kita seorang yang pemegang amanah. Tuan-tuan kita pegang amanah. Mungkin abang long lah. Kita abang long, bukan abang long kawasan. Ini mungkin abang long yang memegang amanah dalam bab pewarisan. Tuan-tuan kena ingat, kita abang long bukan menguasai semua. Kita sebagai pemegang amanah. Sebab pewasiatan dia kepada anak lelaki, anak perempuan, ibu, ayah, suami, isteri atau cucu dan sebagainya. Tapi yang paling dekat ialah si mati. Kalau ada isteri, dia dengan isteri. Kalau dia ada anak, dengan anak. Kalau dia ada ibu, ayah, dengan ibu. Jadi pecahan dalam pewasiatan ataupun perpustakaan, iaitu anak lelaki dan anak perempuan. Faham? Anak lelaki banyaknya asabah, anak perempuan bahagian dia. Tapi atas nama kita sulung ataupun kita ni anak nombor 1, diberi amanah untuk menguruskan. Ramai tak yang curang? Mentang-mentang nama dia sulung, bapak bubuh nama dia. Faham tak Cik? Orang tua kita dulu letak nama kita sebagai anak sulung, letak nama. Tapi bukan bahagian kita tau. Letak nama. Tapi orang Melayu bila sebut letak nama, apa maksud dia? Dia punya. Faham ya? Bila letak nama, dia punya. Nama tak ada, tolak tepi. Sebiji macam 3 Abdul. Nampak? 3 Abdul tu, cerita 3 Abdul tu nak ingatkan kita ni. Jangan tamak. Faham tak? Ramai tak adik-beradik berkelahi, masam muka, tak bertegur sapa sebab pusaka? Asal nama kita, betul?
Betul ya? Memanglah dari segi undang-undang dokumentasi, apabila nama kita adalah milik kita, betul tak? Tanah, geran, kalau bubuh nama kita, maknanya kita punya. Itu dari segi dokumen. Tapi dari segi hukum, betul tak? Sebab dalam harta itu ada harta orang lain. Kecuali kita yang beli tanah itu, kita yang usaha sendiri, kita yang bayar, itu baru kita punya. Tapi kalau perpustakaan, pewarisan, jangan nama kita ada orang lain. Itu ciri-ciri penderhakaan ke atas pusaka dan boleh jatuh kepada sifat nasib. Ramai pasal harta pusaka orang bergaduh. Betul ji? Adik-adik? Betul ke tidak? Jadi siapa yang pemegang amanah, tolong semak. Hati-hati tuan-tuan. Jangan tamak. Nak bawa ke mana? Satu dosa besar. Tak amanah Betul je? Abah kata, bubuh nama engkau lah. Abah meninggal. Oh, adik pun kata, bang, bagian saya macam mana? Nama engkau tak ada. Tak ada. Senang je dia punya hukum. Nama engkau tak ada lah. Abah tak bubuh nama lah. Faham tak je? Hati-hati. Sebenarnya itu bahagian ada adik-beradik walaupun namanya tak ada. Jangan cerita 3 Abdullah pasal sebut hospital kena potong. Ini bukan sebut hospital, nama tak ada terus potong terus. Dan ramai orang yang menjadi munafik dengan sebab harta. Jadi kalau tuan-tuan sebagai pemegang amanah, abang sulung mungkin orang yang diberi amanah, tolong clearkan. Sebab kita akan menanggung dosa yang sampai kiamat. Selagi ahli waris tidak halalkan. Senang ke orang nak halalkan je? Adik-adik, betul tak je? Adik pun tak nak datang jumpa abang. Pasal apa? Pasal harta. Agak-agak lebih baik ada harta ke tak ada harta. Tapi kena simpan harta. Islam suruh cari harta, suruh ada harta supaya kita boleh gunakan harta untuk ibadah. Tapi jangan sebab harta boleh memutuskan silaturahim. Ya kan? Sebab itu Nabi SAW mengatakan, laisal wasilu bil mukafi, walakinna wasila allazi iza qata'at rahimuhu wasalaha. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas kebaikan orang lain setimpal mana yang dilakukan kepadanya. Akan tetapi yang menyambungkan silaturahim itu adalah orang yang jika ada yang memutuskan hubungan dengannya, dia bertindak menyambungnya. Macam kes tadi, abang pegang kuasa, dia tak bagi ke adik-beradik, maka berlakulah sedikit complicated lah, ada sedikit lah. Maka abang tak tegur adik, adik tak tegur abang, betul tak? Betul tak? Berlaku kan? Antara itu. Maka itu dah maksudnya memutuskan silaturahim. Jadi kata hadis Nabi tadi, sekiranya kamu tak nak termasuk dalam itu, hendaklah kamu bertegur sapa. Masalah pula adik yang tak ada nama tadi datang, abang apa khabar? Kau datang ni apa hal? Kau nak harta aku Kau nak harta Sebab dia dah bimbang. Sebab bila adik-beradik datang, seolah-olah nak menuntut harta. Nampak? Ini di antara punca-punca dengan sebab harta. Padahal kita datang untuk nak tanyakan khabar.
Engkau jangan nak rajin-rajin sangat datang. Engkau tak ada bahagian. Abang dah cover siap-siap. Pernah kan? Ada tak macam ni? Tuan-tuan, jangan kerana harta kita terputus hubungan kekeluargaan. Kacau kan? Saya banyak juga mengendalikan kes-kes kekeluargaan ni, tuan-tuan. Berebut. Bahagian saya berapa, isteri pun tanya bahagian dia, anak dia. Bumi belum lagi. Tuan-tuan, harta ni kadang-kadang membawa kepada neraka kalau kita tak hati-hati. Sebab tu tuan-tuan, kita tak payahlah lapor sangat tentang harta sepeninggalan daripada ahli keluarga kita. Yang mustahak kita hubungkan silaturahim, bukan harta. Ada orang macam dia kaya sikit, adik-beradik dia miskin. Bila datang, kau apa hal ni? Nak minjam je. Kita Piramli pun cakap dalam Alibaba Bujang Lampu. Kan? Kasim Baba dengan Ali Baba. Ahmadiyah, kau datang sini tak ada kerja lain, asyik nak minjam je. Itu bukan orang lain, adik beradik. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dengan orang kawan-kawan, boleh minum secawan boleh. Dengan kawan, rokok boleh separuh. Orang kata seteng, rokok boleh separuh. Dengan kawan badi, yang kaki mancing sama kan? Tuan-tuan dengan adik-adik boleh? Gagal. Kita dengan orang lain, baik, cakap baik, lemah lembut. Dengan adik-adik nengking. Kau datang apa hal? Adik datang, kau datang apa hal? Something betul kan? Tapi kalau kawan datang, amin betul-betul. Makan. Adik datang, kau ni tak ada kerja lain lagi. Asyik nak minta harta je. Hati-hati. Itu penyebab kita dimurkai Allah Ta'ala dan kita termasuk dalam kategori orang yang munafik. Patut ahli keluarga sebab dia mewarisi walaupun dia tidak ada harta. Apabila berlaku apa-apa kepada diri kita, dia dipertanggungjawabkan dan dia ada hak mewarisi walaupun kita tak berkenan dengan dia. Faham tak ni? Kawan-kawan, jiran, badi mewarisi harta kita. Yang boleh rokok separuh tu, agak-agak dia boleh apa? Dia boleh tolong saja, tapi dia tidak mewarisi. Sebab kita satu rahim. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha allazina tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang bermaksud, ini perintah Allah. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah sentiasa menjaga dan menguasai kamu. Baik itu rahim ini adalah salah satu daripada sifat Allah SWT. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Silaturahim ini tak boleh dipisahkan dengan sifat Allah SWT. Sebab itu dia salah satu daripada ciri-ciri yang boleh menyebabkan seorang itu jadi munafik. Sebab dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala satukan kamu dalam satu rahim. Kalau kita adik-beradik ada 2, adik-beradik ada 6, adik-beradik ada 12. Kita seronok tengok adik-beradik. Alhamdulillah sekarang hari ini kita tengok ada
ada diviralkan. Seorang ibu yang tua disusunkan anaknya buat memberi suapan nostalgia masa zaman kecil. Ingat tak tuan? Memang kita ada seteru dengan adik-adik, tak kenal dia. Kadang-kadang adik kita yang bungsu ni tukang ngadu, betul tak? Zaman kecil yang bungsu, mama, Alung buat gini. Zaman kecil kita kan, yang tukang ngadu ialah bungsu. Yang kena Alung. Jadi dia ada dendam lah tuan-tuan zaman kecil, betul tak? Zaman kecil tu lain tuan-tuan. Hari ni pun anak-anak pun kadang-kadang dihati dengan adik-beradik yang lain. Jangan. Tuan-tuan, kadang-kadang Alung ni tuan-tuan, dia ada hati dengan adik dia yang bungsu. Tak aci, ibu, ayah bagi dia lebih. Kita dulu zaman kita tak dapat. Betul lah, zaman dia kecil, kita tak ada sekarang. Tak ada kehebatan sekarang. Betul dia? Zaman dia kecil, kita pun kais pagi makan pagi. Bila dah adik dia besar, dia dah besar, dah tak sibuk tentang dia, kita beri tumpuan lebih kepada yang bungsu. Bukan kerana sayang dia lebih, sebab dia golden handshake, dia dah bungsu, kita komitmen pun dah tak banyak. Jadi dia nampak macam melebihkan bungsu, betul? Kau tuan-tuan setuju kau tak setuju dengan saya? Tapi kadang-kadang yang Alung tengah ni dia terpati tau, tengok. Dia dapat lebih. Kemudian zaman dia kecil dengan zaman adik dia kecil tak sama, betul tak? Zaman adik dia kecil, zaman dia kecil tak ada handphone. Zaman adik dia kecil ada handphone. Jadi bila adik dapat handphone, tak acil lah adik dapat handphone. Kita dulu nak dapat handphone tak dapat. Dia banding, betul tak? Maka ada sikap lah sikit. Cemburu. Padahal tak patut cemburu sebab waktu tu amat lebih. Kalaulah bungsu tu berada zaman dia, agak-agak macam mana suasana? Pasti sama macam dia dapat tak? Biasanya gitulah orang membandingkan Alung dengan bungsu. Tapi tuan-tuan, ajar anak-anak kita jangan rasa cemburu. Tenangkan kepada dia. Ini perintah Allah. Kalaulah kita ni dah ada putus, buat sambungan. Kalaulah abang tak suka, kadang-kadang abang tak suka, ni ipau pula lebih. Ni pun satu je, ipau lebih. Jadi ipau tu sudah kau, awak duduk diam-diam, awak tumpang tui je cakap. Kadang-kadang ipau lebih tuan-tuan, dia cocok. Agak-agak tak ada lain macam tengok macam pernah berlaku. Kebanyakan bila kira-kira ni kadang-kadang dah nama abang punya lah, dia pula lebih subuh dari kuah. Jadi beritahu awak ipau, bahagian awak kalau abang saya meninggal. Kalau abang saya tak meninggal, awak diam-diam. Bahagian dia belum ada lagi. Sebab yang hidup dengan adik-beradik tu ada hak dia. Awak belum ada lagi. Faham? Maknanya awak datang kemudian, kami dah di awal. Ini kena faham ni adik, ipau-ipau ni. Sebab tu saya dalam bahas tanah-tanah ni, bila bab keluarga mertua, saya tak ambil tahu, tak ambil kisah. Sebab bukan urusan saya, kecuali dia minta pandangan, baru kita tahu. Saya tak masuk campur, uruslah. Tapi kalau dia kata minta tolong apa, saya tolonglah. Sebab dah masuk satu keluarga kan. Jadi kena hati-hati, biar utamakan adik-beradik dia. Jangan kita pula yang lebih-lebih. Nampak pula ada 10 ekar, nama abang, nama suami dia. Dia pun dah kelabu mata dah. Jangan main-main. Sebab itu bukan hak kita, itu hak waris silaturahim dia. Clear? Jadi tuan-tuan jangan tamak. Maka kalaulah ada hubungan yang terenggang oleh kerana dengan sebab harta pusaka, dengan sebab ada diskriminasi tadi,
jangan kita gunakan diskriminasi itu untuk mengenggangkan hubungan. Hubungkanlah. Walaupun dia tak suka, sekurang-kurangnya tanya khabar. Sekurang-kurangnya hantar mesej. Sekurang-kurangnya hantar surat. Walaupun dia kata kau datang ni nak nuntut harta, pulanglah bang, saya nak tengok abang. Benda ni berlaku bila ibu ayah kita ni meninggal. Ramai orang bila ibu ayah meninggal, ahli keluarga dia, adik-beradik dia ada di kampung, tanya tak balik kampung? Tak ada dah. Dekat kampung apa? Mak abang dah tak ada dah. Siapa dia? Adalah abang, adalah adik. Tak tengok? Dia keluarga dia lah. Kan pernah dengar tak? Itu satu ucapan yang salah. Ucapan yang salah. Itu di antara bibit qat'ur rahim. Bibit orang yang memutuskan silaturahim. Walaupun adik-beradik kita, kecuali ada dua perkara yang boleh kita tidak bertegur mereka. Pertama, dia terkeluar dari batas agama, iaitu murtad. Makna bila murtad, makna hubungan silaturahim itu putus. Murtad, sebab dia tak dalam agama Islam. Tapi hubungan kita adik-beradik tetap ada, tapi hubungan agama murtad. Maka kita nasihat dia tetap dengan murtadnya, maka kita berlapang dah ada. Satu. Kedua, sekiranya dia itu kekal dengan maksiat, selepas kita tegur, selepas kita nasihat, selepas kita didik dia kembali kepada jalan benar, dia tak nak, dia kekal dengan tindakan dia untuk kekal dalam maksiat, maka kita boleh melepas tangan. Dengan syarat, selepas bagi nasihat supaya dia kembali ke pangkal jalan, dia tidak. Maka kita putus di situ bukan kerana putus kekeluargaan, putus di atas nikmat Islam. Faham tak? Faham tak? Maknanya kita tetap hubungi mereka, tapi jarang berjumpa. Sebab saya tak berkenan. Saya tak akan balik abang kalau abang kekal main judi. Kan kat kampung dia suka main judi kan? Abang berhentilah bang. Judi ni jadi hidup aku lah. Kau tak berjudi, aku gigil. Okeylah bang, kalau macam tu tak apalah, abang nak berjudi, saya dah nasihat abang tak nak, saya tak akan balik kampung selagi abang main judi. Yang itu boleh. Tapi bukan putus 100%. Sebagai nasihat, memberi ancaman dan memberi ugutan supaya dia tidak kekal dalam perkara maksiat. Kan ada adik kita kan, kadang-kadang setengahnya ada kaki adik-adik kita ni kaki dadah. Bila dadah ni tuan-tuan maklum sajalah, mula-mula baik, lepas tu dia kembali kepada jalan dia, balik semula, kembali jalan dia, susah sikit dia nak tu kan. Maka kita hubungan keluarga sebagai macam mana pun tetap kekal sampai hari kiamat, tetapi tentang kita khawatir dia boleh mendatangkan mudarat kepada keluarga, yang itu kita boleh slow down sikit, tetapi tidak boleh 100% tinggalkan dia. Baik, itu ciri dia. Kerana Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, ya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nampak? Dengan kerana harta, kerana pangkat, kerana kedudukan, kerana isi cantik, kerana apa lagi? Ada yang lain-lain istimewa selain daripada adik-beradik, kita tak berhubung. Ada setengah sampai tak ngaku adik-beradik. Setengah ada tak ngaku dia adik-beradik. Ini bukan adik-beradik saya. Allah. Pasal dia dah duduk di tempat kayangan. Hati-hati tuan-tuan. Kategori kita duduk pangkat tinggi, kayangan ke, orang apa benda ke, marhain ke, selagi dia nama bin tu, bin. Ada orang dia tukar bin sekali tau.
dia dah tukar, dia punya kedudukan dia, bin pun tukar. Macam saya contohkan Muhammad bin Muhammad, so tukar. Tak mau pegang Muhammad, nama kampung. Itu yang dia tukar. Dan bila adik-beradik datang, nak jumpa dia, siapa tu? Adik bos lah. Saya tak ada adik. Dia mengaku tak ada adik. Ini bahaya tuan-tuan. Bahaya. Kenapa? Dia rasa dia bahagia. Rupanya Nabi pesan, orang yang demikian tak masuk syurga. Jadi tuan-tuan, kalau jadi pemegang amanah harta ni tuan-tuan, sebelum wafat mata dipejamkan oleh Ta'ala, clear kan? Jangan sebab harta kita dengan adik-beradik bergaduh. Ramai kes bergaduh, bertelengkar, tak puas hati. Tuan-tuan, buat harta ni tuan-tuan, Nabi dah pesan dah, memang tak ada orang yang puas hati dengan harta. Faham tak ni? Nabi dah pesan, kalaulah aku bagi 2 lembah emas, mereka minta selembah lagi. Itu memang sifat manusia, tak akan puas dengan harta dunia. Jadi jangan sebab harta itu tuan-tuan, kita dimurkai oleh Ta'ala, diberikan dosa yang besar, lalu Allah Ta'ala tidak masukkan kita ke dalam syurga. Wa iyazubillah min zalik. Kita takut tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa hal 'ashaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, kalau kamu tidak mematuhi perintah Allah, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan. Jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Orang-orang yang melakukan perkara yang demikian, merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Allahu Akbar. Maknanya kalaulah kita ni bila beri amanah melakukan khianat, dan apabila kita ada kekeluargaan, kita memutuskan silaturahim, sesungguhnya Allah melaknat kita. Allah akan butakan mata kita, Allah akan tulikan telinga kita. Apa maksudnya? Maksudnya dia tak nampak kebenaran, dia tidak akan dengar kebenaran. Ini kalau bab harta ni, kita sembang macam ni, dia tak mau dengar. Dia tak mau dengar. Bila dah Allah tak nak dengarkan telinga kita, kita akan berada dalam keadaan laknat Allah sampai hari kiamat. Walaupun kita rasa kita buat betul. Sebab itu orang dulu-dulu tuan-tuan, bila dia nak ambil kuasa, dia panggil imam, dia panggil tok sidang sebagai saksi. Orang dulu kan dia cakap, mana ada tulis-tulis, betul tak Ji? Orang dulu, ni imam, ni tok sidang, ni kapal ni tanah ni 3 petak ni, ni untuk sekian, yang ni untuk sekian, betul tak orang dulu? Dia tak ada dokumentasikan. Maka dipegang 2 entiti tadi, iaitu tok sidang dengan tok imam. Masalahnya tok imam dengan tok sidang dah meninggal. Bila dia yang itu, dia mulalah gunakan kuasa tamak dia. Faham tak ni? Ini dulu abah kata ini semua aku punya. Yang adik masa tu kecil adik bungsu ikut pergi jumpa tok sidang dengan tok imam. Dia dengar. Tapi oleh kerana saksi hidup dah meninggal, tok imam dengan tok sidang, faham tak? Tok sidang baru dengan tok imam baru, dia tak tahu apa cerita. Adik ni pun besar. Kita dengar lah, engkau budak-budak, kau tahu apa tahu.
Nampak? Nampak tak? Tuan-tuan, jangan kata kita dapat harta tu kita, wah, rupanya Allah Ta'ala apa tuan? Laknat kita. Jangan sebab harta kita memutuskan kekeluargaan kita. Sebab itu tuan-tuan, bila ada keluarga, hubungilah mereka. Walaupun jauh mana pun. Kalau dekat, kunjungi mereka. Kalau memerlukan bantuan, berilah. Malah memberi kerabat, nafkah, sedekah, infak lebih aula daripada kepada yang lain. Malah keluarga yang miskin lebih aula mendapat zakat daripada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, itu adalah untuk nak menyambung rahim. Kenapa? Ada keistimewaannya. Nabi kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabbani ma qala fa'ala badi ma lam ya'tadil mazlum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka rezekinya dimudahkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Jadi Nabi dah bagi satu solution. Kalau kamu nak rezeki yang baik, rezeki yang luas, rezeki yang barakah, dan juga umur yang panjang, yang baik kesihatannya, yang umurnya diberkati, dapatkan, cari adik-beradik, kumpulkan ahli keluarga sebagai satu wadah untuk kita mendapat dua imuniti tadi. Apa dia? Rezeki yang luas dan umur yang diberkati. Sebab apa? Kita tak sedar. Kadang-kadang adik-beradik kita doakan kita. Kita tak dengar. Walaupun dia susah, walaupun dia menyusahkan, tapi kadang-kadang dia berdoa, ya Allah, kau selamatkanlah abang aku. Tuan-tuan pernah doakan adik-beradik? Oh tuan-tuan, baru hari ni tergangguk-gangguk. Pernah tak doakan adik-beradik? Tak masuk dalam kamus. Kacau. Tak ada dalam senarai doa. Doa keselamatan kita, anak beranak kita ada. Adik-beradik kita ada. Rugi bang. Patut rezeki kita tak cukup. Bukan tak mewah, mewah tapi tak cukup. Sebab itu kita minta bukan rezeki yang luas, tapi rezeki yang cukup. Sikit cukup, banyak cukup. Ini ada yang rezeki banyak tapi tak cukup-cukup. Ini di antara tuan-tuan. Hati tenang, jiwa tenang antara orang yang menghubungkan silaturahim. Itu dia. Ya tuan-tuan, maka kita carilah. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang yang dinamakan sebagai munafik, bukan kerana tidak jujur, bukan kerana pecah amanah, bukan kerana mungkir janji, tetapi kerana kita dengan adik-beradik tak semburu. Ramai ke tidak? Ramai dengan adik-beradik memang tak semburu. Dengan kawan-kawan boleh semburu. Dengan reunion, kita buat reunion college, kerja, reunion adik-beradik ada, hari raya je. Itu pun kadang ada balik, kadang tak balik. Saya suka kalau tengok ada ahli keluarga dia buat family day untuk dia. Family day pejabat, family day office ada, family day keluarga. Perjumpaan keluarga sekian-sekian. Tu dia 300 orang. Sebab itu tuan-tuan, bila ada jemputan ahli keluarga tuan-tuan, jauh macam mana pun datanglah. Sibuk macam mana pun usahalah. Sebab itu lebih mulia daripada kita sibuk pada yang lain. Kerana itulah rezeki kita lebih dicukupkan oleh Allah Ta'ala dan kehidupan kita diberkati oleh Allah
Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati tuan-tuan dalam kekeluargaan. Dalam keluarga kita boleh jadi munafik. Dalam keluarga kita dilaknat oleh Ta'ala, tapi dengan keluarga kita dapat barakah dan Allah suka dengan tindakan kita. Jadi kalau mana yang dah terputus 20-30 tahun, kadang 20 tahun dapat jumpa adik-beradik, mulai hari ini pergi research, search Google di mana kedudukan mereka, cari. Dan kita jadi begini tuan-tuan, bila orang tua kita dah meninggal, maka masing-masing buat hal masing-masing. Keluarga dah meninggal, itu hal dia dengan Allah Ta'ala. Kita yang hidup teruskan mencari keluarga. Saya kalau tanya orang, kamu orang mana ni? Siapa adik-adik kamu? Tak tahu. Penat tu. Tanya ni dia orang panggil ni Palang tu siapa? Tak tahu lah Palang siapa, tapi orang panggil ni Palang kita dah. Palang dia pun tak tahu susu galuh dia. Kacau lah. Tapi bila dia derian, kenal pula Palang. Itu mana derian Palang namanya. Jadi tuan-tuan, hati-hatilah kali ni kita susah. Kita rasa kita independent. Kita rasa kita dah settle lah Ustaz. Kita keluarga kita sudah, tak payah campur hal orang. Hal orang, jiran, saudara mara, sahabat handai, rakan-rakan, itu tawakuf dulu. Tapi adik-beradik, jangan sekali-kali kita terlepas pandang. Tak dapat dihubungi, yang terbaik sentiasa berkunjungan. Tanya khabar dan tanya apa masalah. Kalau kita ada lebih sikit, jangan kedukut nak bagi adik-beradik. Ni tuan-tuan, maaf saya cakap, anak bos bagi hari raya RM50. Anak bos ada harapan naik pangkat, bagi anak bos. Anak buah RM1. Anak buah sendiri. Adik-beradik kita anak dia. Faham tak? Anak adik kita, sebab adik kita kerja kampung. Orang kampung RM1 je. Bos RM50 tau. Nampak tak? Diskriminasi tak? Diskriminasi kan? Jangan buat. Jangan buat. Tak payah duk bodek bos sangat lah. Bos pun dah banyak duit lah. Tak payah bagi lebih. Bagi kat adik-adik. Faham tak je? Maka rezeki kita lebih luas dan lebih barakah. Jadi tuan-tuan, peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan sampai kita dengan harta, kedudukan, pangkat, kita lupakan adik-beradik, adik keluarga kita. Carilah silaturahim, walaupun dia dalam keadaan susah, maka lebih utama kita menolong mereka daripada orang lain. Sepatutnya kita rasa terpanggil kalau orang lain tolong adik-beradik kita daripada kita. Pernah kita dengar kan, ni sian ni batang kara, tak ada adik-beradik dia ramai kat Kuala Lumpur tu tapi tak pernah jenguk jiran-jiran yang tengok. Bagus dari segi hubungan kekampungan, tetapi dari segi hubungan adik keluarga itu tak bagus. Kenapa? Dia tak utama. Patut adik-beradik lebih utama daripada orang lain, betul tak? Orang lain lah take care daripada dia. Jadi tuan-tuan, kita hati-hati, jangan sebab kita berada kedudukan yang tidak sama level dengan mereka, kita terlupa untuk kita meraihkan mereka. Mereka adalah orang yang duduk satu rahim dengan ibu kita. Raihkan mereka seperti mana ibu meraihkan mereka. Jadi insyaAllah, moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan orang munafik dalam kategori memutuskan silaturahim. InsyaAllah. Jadi sekadar itu pada pagi ini, mohon maaf daripada saya. Jumpa lagi pada bulan hadapan. Aku quli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقنا في الدين وعلمنا بالتأويل يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أخير تسبيح كفارة صلاة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله أعلم.